hari ni Syah nak kongsi, okay, macam mana kita nak orang kata sedekah untuk orang tua kita yang dah pergi, orang tua kita yang dah meninggal dunia. Waalaikumsalam, hai. Okay, so masa arwah Abah Syah meninggal bulan 6 hari tu, masa bulan puasa, benda pertama sekali Syah fikir masa tu, masa arwah Abah pergi tu, jenis ayah Syah ni, okay, arwah Abah ni sangat pendek. Maksud Syah tempoh daripada Abah start sakit, okay, daripada start Abah sakit sebulan je sebenarnya. Abah tak ada history sakit jantung ke apa ke, tak ada. Abah Syah cuma ada darah tinggi je, okay, darah tinggi. Tapi satu hari tu masa bulan puasa, dan masa tu PKP lah juga, okay. Sorry, bulan 5, Abah pergi bulan 5. Masa bulan puasa Abah pergi betul-betul 31 Ramadan. 31 Ramadan terakhir, masa tu betul-betul esoknya raya. Okey, saat orang takbir raya, kita orang solat jenazah untuk arwah Abah. Okey, so masa tu orang kata Abah punya journey sakit daripada bulan puasa. Okey, bulan puasa tahun ni, start hari pertama Abah Syah sakit, okey, seminggu dekat rumah, lebih kurang seminggu ke 2 minggu dekat rumah, dan masuk ward, terus masuk ward kritikal sebab Abah sesak nafas, dan 2 minggu dekat hospital. Maksudnya lepas Abah Syah kena ward kritikal, hari yang kedua, hari pertama pakai oksigen tak berkesan, dan hari kedua tu dok bagi tahu Abah dah dikomakan. Bayangkan dalam keadaan masa tu Syah, alhamdulillah Syah sempat balik daripada kampung masa tu, sempat jumpa Abah. Okay, sempat jumpa Abah masa tu. Dan bila Abah masuk hospital minggu yang ketiga bulan puasa masa tu, hari ni masuk, esoknya sehari pakai pernafasan tu tak berkesan, dan dok kata terpaksa komakan. Yang buat kita orang surprise masa tu sebab doktor tak inform. Okay, doktor tak inform yang dia nak komakan Abah. Maksudnya dia komakan dulu, dan baru dia maklum pada keluarga. Masa tu macam kalau nak ikutkan logik, macam kita tak boleh terima lah benda tu kan. Sepatutnya dia kena maklum dulu pada keluarga. Tapi orang kata itulah jalan yang Allah dah aturkan. So kita pun redha. Okay, masa tu hari kedua Abah dah koma, dan Abah Syah koma. Masa proses Abah koma 2 minggu macam tu, memang kita orang melawat pun on off je, sebab masa tu musim PKP kan. PKP tak boleh nak keluar sangat. Nak melawat pun terbatas, ada masa-masa dia, dan kena tunggu doktor call. Okay, doktor call datang, baru kita boleh datang melawat. Macam tu, sebab dia ada prosedur yang kena lalui kan dalam pemantauan. Ada prosedur demi prosedur yang Abah lalui, kena operation sikit, nak keluarkan tu lah, macam-macam lah. Okay, start masuk tu Abah orang kata detected ada masalah jantung. Lepas masalah jantung, kiranya first attack jantung. Lepas tu mulalah ada jangkitan dekat paru-paru. Okay, paru-paru tu macam dah bengkak. Okay, lepas tu sambung pula dekat bawah pinggang. Biasalah orang kata bila dah detect satu masalah, satu isu, dia akan kena dekat paru-paru dan dekat bawah pinggang. Dan 2 minggu Abah dekat hospital, Abah koma sampai Abah hembuskan nafas yang terakhir. Masa tu, okay, so kita orang memang tak, orang kata start Abah masuk hospital tu memang tak sempat jumpa lah. Okay, sampai Abah Syah hembuskan nafas yang terakhir. Kiranya kita orang pun tak sempat nak minta maaf. Okay. Okay, sebenarnya macam Syah masa Abah dekat hospital kan. Okay, masa Abah dekat hospital sebenarnya satu je doa Syah masa tu,
doa Syah masa tu adalah bila Abah sedar, kita nak minta maaf dulu. Itu benda pertama sekali sebenarnya. Okay, of course lah bila orang tua kita sakit, benda pertama kita nak minta maaf dulu, betul tak? Kita tak expect pun Abah boleh pergi secepat tu. Sebab sangat sekejap sebenarnya. Sebab Abah tak ada history sakit apa pun sebenarnya. Dan lepas tu tiba-tiba masuk je sakit je, terus masuk ward kritikal. Dan terus disahkan ada masalah jantung, paru-paru, buah pinggang. So kena ada lalui beberapa prosedur lah. Okay. Dan tiba-tiba hari yang terakhir tu, nak dikatakan 31 Ramadan tu, doktor bagi tahu tiba-tiba jantung Abah dah berhenti. Syah daripada kampung, okay, masa tu Syah sempat balik kampung sekejap. Waktu Zuhur tu kakak bagi tahu, padahal baru je sampai pagi dalam pukul 10 ke pukul 11 macam tu. Syah baru sampai kampung, tak jauh lah. Okay, Syah kampung husband dekat Jeram. Okay, Syah duduk dekat Petaling Jaya, lebih kurang dalam 45 minit je perjalanan. Elok je Syah sampai sana lepas Zuhur, lepas solat Zuhur, baring sekejap. Kakak bagi tahu standby. Sebab doktor kata keadaan Abah tak berapa stabil kan. Tu kakak bagi tahu Abah dah pergi. So Syah pun rush terus balik. Okay, terus balik sini, okay, dekat hospital Shah Alam. Abah kena tahan dekat ward Shah Alam, dekat dengan rumah Syah. So benda pertama sekali masa tu, apa yang Syah nak kongsi adalah kita rasa macam terkilan. Kalau pada masa itulah rasa macam terkilan sangat, sebab tak sempat nak minta maaf dengan Abah. Itu perkara pertama sekali. Sebab sepanjang Abah sakit tu, Abah dalam hospital tu, kita doa supaya at least sekurang-kurangnya Abah sedar. Supaya kita orang dapat minta maaf dengan Abah. Okay, tapi tak dapat. Itulah nak dikatakan takdir. Okay, takdir Allah dah tentukan. Macam tu perjalanan hidup kita kat dunia ni. Bukan apa yang kita nak kita akan dapat, kan? So dari situlah Syah dapat satu, orang kata nak kata macam ni, kekuatan. Masa Abah pergi tu, bila kita tahu Abah pergi tu, kita sedih. Okay, tapi bila Abah pergi tu, masa kita orang mandikan Abah, kita orang ada peluang untuk tengok Abah. Abah adik-beradik yang mandikan. Okay, Syah ada 3 orang adik lelaki dan seorang abang. So ada suami dan juga abang ipar. Dia orang yang mandikan Abah. So masa dekat dalam bilik mandi tu, bilik mandi jenazah, kita orang sempat masuk tengok. Masa tu Syah tengok Abah tersenyum. Seriously Syah nampak Abah senyum. Memang kita nampak muka Abah tu muka orang yang ceria. Masa tu satu je Syah doa. Masa tu bila Syah nampak muka Abah, Syah cium Abah, satu je doa Syah, supaya Allah ampunkan dosa-dosa Abah. Itu je doa Syah, tak ada doa lain. Sepanjang Syah duduk dalam tu, Syah cium Abah pun, itu doa yang Syah minta. Okay, so Syah terfikir, sebab Syah ada banyak impian. Ada banyak impian yang Syah nak, orang kata nak balas jasa mak ayah lah. Okay, balas jasa Abah, kan? Sebab dah besarkan kita. Baru sekarang peluang untuk Syah, orang kata, bina bisnes untuk balas jasa Abah. Tapi tak sempat. Okay, tak sempat. Syah tak sempat nak beli impian Abah. Okay, sebab Syah niat nak bawa mak dengan Abah pergi umrah next year. Okay, tapi orang kata Allah tak izinkan. Ada perancangan Allah lebih baik, kan? So Syah pun redha. Tapi ada satu benda yang Syah set dalam mind Syah adalah, itulah dunia. Okay, itulah dunia. Kita tak boleh nak, orang kata, tahan benda tu. Takdir yang Allah dah tentukan. Memang kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah, betul tak? So kita merancang, perancangan Allah itulah yang lebih baik. Okay, kita merancang dan Allah pun merancang, tapi perancangan Allah itulah yang terbaik, kan? So Syah tak dapat nak beli impian dekat Abah, impian untuk Abah dekat dunia. Dan Syah fikir satu,
paling Syah syukur adalah bila Syah kenal FTR. Macam mana Syah boleh, orang kata kuat lalui bila Abah pergi tu, Syah mindset dalam fikiran Syah satu je. Okay, tak apa Syah tak dapat beli impian Abah dekat dunia, Syah tak dapat berbakti untuk Abah kat dunia, tapi apa yang Syah boleh buat untuk balas jasa Abah adalah Syah kena jadi anak yang solehah. Anak yang solehah. Okay, anak yang solehah tu je kan. Sebab doa anak yang soleh ni Allah makbulkan. Okay, sebab itulah kita atas dunia ni, kita nak jadi anak yang soleh dan solehah untuk mak ayah kita. Okay, sebab even kita sendiri sebagai mak ayah, okay, kita kena didik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh, yang solehah, supaya bila kita mati, dia orang boleh doakan kita. Sebab doa anak yang soleh ni lah yang kita tinggalkan bila kita dah mati nanti. Okay, so itu je Syah fikir, dan buat Syah rasa tenang. Sebab kita tahu dunia ni memang persinggahan untuk kita pergi ke kampung abadi kita, kan? Semua orang akan pergi. So sampai masa Abah pergi dulu. Sebab sebelum ni Syah belum ada, orang kata orang terdekat Syah yang pergi. Dulu pernah juga terfikir macam tu kan, macam mana lah kalau parents kita pergi dulu, mak ayah kita pergi dulu. Okay, Allah bagi pengalaman tu rasa pengalaman tu kan. Semua orang akan pergi, betul tak? Semua orang akan pergi, cepat atau lambat kita sendiri kena bersedia nak hadapi mati, betul tak? So Abah pergi dulu. Okay, so jadi Syah terfikir macam mana Syah nak orang kata sedekahkan pahala Syah ni untuk arwah Abah. Macam mana amalan Syah ni boleh jadi asbab Allah angkat azab Abah dalam kubur. Syah punya mindset macam tu. Jadi Allah datangkan satu video daripada masa tu Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir, Syah dengar video audio dia masa tu. Dan inilah yang Syah nak kongsikan. Okay, antara amalan yang kita boleh buat untuk orang tua kita yang dah meninggal dunia. Okay, satu yang dikongsi adalah sedekah atas nama orang tua kita. Okay, sedekah atas nama orang tua kita. Dekat mana kita berada pun, okay, sedekahlah apa pun, berapa pun jumlah dia. Okay, niatkan pahala sedekah tu untuk arwah abah kita, ayah kita, ataupun arwah mak kita, orang tua kita. Okay, sebab okay, Ustaz kata kerana ada tugas malaikat bila kita sedekah atas nama mak ayah kita, ada satu cahaya, okay, ada satu cahaya yang sangat indah dan luar biasa. Okay, ada satu cahaya yang sangat indah dan luar biasa dalam kubur tu. Okay, makna kata asbab sedekah kita ni boleh terangkan kubur orang tua kita. Bila mana mereka terima cahaya tu, dia orang tanya dengan malaikat, dari mana datangnya cahaya ni? Lepas tu malaikat kata, ini sedekah daripada anakmu yang ada di dunia. Okay, berkat sedekah tu sebenarnya Allah turunkan rahmat dia. Allah turunkan rahmatnya. Kalau kubur orang tua kita tu gelap, maka Allah akan terangkan kita asbab sedekah yang kita buat. Allah angkat segala kesulitan mereka dalam kubur. Pernah dengar kan, kalau kita ni meninggal dunia, bila orang kata kalau Allah izinkan kita untuk hidup balik, apa yang kita nak buat adalah sedekah jariah. Okay, sebab pahala sedekah ni sangat besar. Allah jamin, Allah gandakan ganjaran sedekah tu Allah bagi 10 hingga 700 kali ganda. Betapa besarnya ganjaran Allah tu, okey, meliputi apa yang ada di dunia dan di akhirat. Okey, bukan orang kata Allah ganjarkan tu dalam bentuk material ke tak, okey, tapi rahmat dia yang orang kata rahmat dia, rahmat Allah yang sangat besar lah. Okey, Allah balas 10 hingga 700 kali ganda.
So bila kita sedekahkan pahala, pahala sedekah kita ni pada orang tua kita sampai, ni antara amalan yang sampai kepada orang tua kita. Satu adalah sedekah. So bila kita sedekah, niatkan pahala kita bagi untuk mak ayah kita. Okey. Satu benda yang saya pegang adalah kadang-kadang mungkin kita terfikir macam kalau kita bagi orang pahala kita, takut nanti kita dekat akhirat tak ada pahala pula. Contoh, okey. Ada juga orang yang berfikir macam tu. Sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Aisyah pernah juga terfikir macam tu. Sebenarnya sebelum ni, okey, itu orang kata masa jahil lah. Okey, so, yelah kita nak kumpul pahala, betul tak? Kita nak kumpul pahala, okey, untuk kita dekat akhirat nanti. Okey. Sebenarnya bila kita sedekah, kita niatkan pahala tu untuk mak ayah kita, sebenarnya lagi besar pahala kita. Lagi besar pahala kita. Kita niat je pahala sedekah kita tu ikhlas untuk mak ayah kita. Okey, bahagian kita jangan risau. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Okey. Apa yang kita nak sebenarnya adalah rahmat Allah je. Okey, kita masuk syurga bukan sebab pahala, tapi sebab rahmat Allah SWT. Ni saya pernah dengar Ustazah Asma Harun yang cakap. Okey, pahala tu orang kata asbab lah. Okey, banyaknya pahala yang buatkan kita boleh masuk syurga. Tapi sebenarnya kita masuk syurga kerana rahmat Allah. Betapa besarnya nak kata rahmat Allah ni. Dengan rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Mungkin juga kita boleh masuk syurga tanpa hisap. Macam tu. Okey. So sedekah atas nama mak ayah kita boleh orang kata sampai kepada mak ayah kita kat dalam kubur. Okey. Yang kedua adalah doa anak yang soleh. Ini 3 perkara yang kita tinggalkan, betul tak? Bila kita mati, ada 3 perkara yang kita tinggalkan. Satu adalah sedekah jariah, kedua doa anak yang soleh, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. So benda kita tinggalkan lah ni, kita nak hadiahkan untuk mak ayah kita. Benda kita tinggalkan, mak ayah kita yang dah pergi tu, apa yang orang kata yang menjadikan kita hari ni adalah sebab doa mak ayah kita juga, kan? Okey, so nombor 2 adalah doa anak yang soleh. So sebelum kita minta hajat, Syekh ni kata sebelum kita minta hajat untuk diri kita, okey, untuk keluarga kita, mohon rezeki untuk keturunan kita, mohonlah doa untuk kedua orang tua kita. Setiap masa, Syekh kata setiap masa, waktu sujud, selepas solat, antara azan dan iqamat, dan ketika turun hujan. Syekh kata, okey, doa anak yang soleh. Maksudnya every time setiap kali kita dalam sujud, lepas solat, okey, antara azan dan iqamat, ketika turun hujan, okey, kita sentiasa doakan untuk orang tua kita dulu. Sebelum kita minta untuk diri kita, keluarga kita, ataupun kita minta nak rezeki melimpah ruah ke, okey, mintalah doa dulu untuk orang tua kita. Okey, minta Allah ampunkan dosa orang tua kita, terangkan kubur orang tua kita, okey, angkat azab dalam kubur. Doa dulu untuk mak ayah kita. Lepas tu barulah kita nak minta untuk diri kita, keluarga kita, untuk rumah ke, okey. So tu nombor 2. 2 perkara. Memang 2 perkara itulah yang Ustaz Syekh tu share. Benda yang saya rasa, okey, yang saya rasa sangat besar impak dia, sebab dia buat kita rasa tenang. Okey. Sebab dia boleh membantu meringankan azab kubur. Okey, meringankan azab kubur orang tua kita. Selalunya kadang lepas solat memang selalu sangat ingat Kaabah. Okey, ingat dia buat kita nak cakap pun terpeleot lidah. Okey. Dia bila orang terdekat kita pergi, kan, especially mak ayah kita, dia berbeza daripada mungkin orang kenalan rapat kita ke, kan.
bila orang terdekat kita, mungkin pasangan hidup kita, mak ayah kita, mak ayah kita sendiri lah, orang paling dekat dengan kita kan, perasaan dia lain kan, betul tak? Orang yang kita sangat sayang, orang yang besarkan kita, so kita sentiasa ingat-ingat pengorbanan dia orang pada kita kan, betapa besar pengorbanan dia orang. Dan lagi pula kita tak sempat nak, kita rasa kita belum cukup berbakti pada dia, macam tu, belum sempat nak berbakti pada dia. So apa yang kita boleh buat adalah kita jadi anak yang soleh dan solehah. Itulah orang kata sebaik-baik anak yang boleh mendoakan orang tua dia yang dah tak ada. Jangan bila kita dah, orang tua kita dah pergi, kita ni jadi makin teruk, tak jaga solat kan, tak jaga solat, tak jaga aurat. So benda tu pula dia akan jadi beban pada orang tua kita. So kita kena jadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik anak untuk mak ayah kita. Itu je lah. Sebab kita fikir orang yang dah mati, orang yang dah meninggalkan dunia, dia dah tak ada peluang dah nak kembali pada dunia. Kita tak tahu pun, kita langsung tak tahu, dan kita tak boleh nak imagine keadaan orang yang dah meninggal dunia. Macam mana keadaan dia dalam kubur tu. Itu yang buat kadang-kadang Syah selalu menangis. Bila Syah fikir macam manalah Abah dekat dalam kubur tu. Kita dah fikir macam tu kan. So itulah jadi turning point yang buat kita, aku kena jadi orang yang baik. Aku kena jadi orang yang baik supaya pahala yang aku dapat ni aku boleh sedekahkan untuk arwah Abah. Macam tu, untuk mak ayah kita. Niatkan pahala tu untuk mak ayah kita je. Selagi mana kita hidup, kita jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang solehah yang boleh mendoakan untuk mak ayah kita. Yang boleh bagi pahala sangat banyak tu mak ayah kita. Dan kita sentiasa doakan mereka dalam ditempatkan di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Semoga Allah kurniakan syurga yang tertinggi untuk mak ayah kita, syurga Firdaus, syurga yang tertinggi tanpa hisap. So ulang-ulang doa ni, semoga Allah angkat doa kita, Allah terima doa kita, dan Allah sampaikan doa kita, rindu kita untuk orang tua kita yang dah pergi, even adik-beradik kita ke, anak-anak kita, pasangan hidup kita. Sebab selagi kita hidup, kita kenalah jadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat pada orang lain, terutamanya mak ayah kita. Alright, so itu dua perkara yang saya nak kongsi, antara amalan yang kita boleh buat untuk kita hadiahkan pahala tu untuk mak ayah kita, dan insya-Allah pahala tu Allah terima. Amalan yang sampai kepada orang tua kita walaupun diorang dah meninggal dunia. Alright, so alhamdulillah, itu je dua perkara yang saya nak kongsikan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf sedikit emosi bila cerita pasal apa, memang agak tersentuh sikit lah. Tapi saya harap apa yang saya kongsikan kita boleh sama-sama manfaatkan lah. Sebab ini je lah yang kita boleh buat untuk orang tua kita. Dan sampaikanlah walaupun satu ayat. Bila kita dapat ilmu tu, kita tahu ilmu tu boleh bantu orang lain yang mencari jawapan, mencari solusi, supaya hati dia tenang. Hati dia tenang, walaupun kita tahu hakikat hidup ni semua orang akan kembali kepada pencipta kan. Kita semua akan pergi juga satu hari nanti. So sama ada kita pergi dulu ataupun orang yang kita sayang pergi dulu. So persediaan kita adalah kita kena jadi sebaik-baik manusia lah. Jadi hamba Allah yang taat. Jadi hamba Allah yang taat, buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Alright, so itu saja perkongsian Syah untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi esok pukul 3 petang. Thank you yang sudi bersama-sama dengan Syah hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.